Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini dokumentasi perjalanan kami ke beberapa tempat di Madinah, atau lebih tepatnya kini city tour di Madinah, kota Madinah Al-Munawwarah. Ada beberapa tempat yang nanti akan kami kunjungi dan kami dokumentasikan dalam video ini. Yang pertama itu adalah kebun kurma yang berada di sekitar Madinah. Nah, memang ada beberapa pilihan kebun kurma. Saya kurang tahu tepatnya ini kebun kurma yang mana, ya kan? Tapi sepertinya ini sudah cukup mewakili karena kebun kurma rata-rata sama aja. Bentuknya seperti ini. Dan nanti berikutnya kita akan berkunjung ke Masjid Quba, ya. Masjid Quba, ya. Masjid yang punya keistimewaan ketika kita sholat sunnah di dalamnya, maka berpahala seperti pahalanya orang yang melaksanakan ibadah umrah. Dan selainnya ada Jabal Uhud dan yang lainnya. Selamat menyaksikan. Ini 60 riyal. Ini 60 riyal. Ajual super 60 riyal. Ajual super 60. Iya 60 riyal. Ada sedikit. Lagi habis. 1 kilo lagi. 1 kilo ini 1 kilo. 1 kilo 60 riyal. 60. Ini ajual 1 kilo 40 riyal. 40 riyal. Ini 40 riyal. 40 riyal. Ini 40 kilo. 1 kilo. Ini 60. Apa tuh jalan itu? Duduk. Foto dengan juga orang lain. Ya, 1, 2, Bapak. Balik lagi lah. Mbah Karta di kebun kurma Madinah nih. Tuh. Ini masuk video nih tuh. Kau dengan anamnya segitu loh. Kau nak manja ya, Bang? Iya lah. Ini udah tahu. Asli dari kebun Nyonian. Enggak, Nambe. yang belum disale. Itu apa? Ya kurma. Yang masih fresh. Oh, nasi fresh. Memang kurma itu disale dulu apa? Ya iyalah. Enggak lah. Dia kalau Asli mateng. kurma belum diproses. Goodbye. Kunjungan kami selanjutnya adalah ke Masjid Quba. Bahasa Arabnya Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW pada tahun 1 Hijriah atau tepatnya 622 Masehi. Masjid ini didirikan di satu daerah namanya Quba. Jaraknya itu sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Masjid ini punya keistimewaan karena tersebut langsung dalam Al-Quran, yaitu dalam Al-Quran yang bunyinya la masjidun, dalam Al-Quran surah At-Taubah, la masjidun ussisa ala taqwa, yang mana Allah memuji masjid ini dan orang yang mendirikan sembahyang di dalamnya dari kalangan penduduk Kuba. Ya. Nah, masjid ini sendiri telah mengalami beberapa renovasi, ya kan, sampai berbentuk seperti sekarang ini. Dan kita ini lihat yang menarik dari Masjid Quba ini adalah halamannya ini yang menghijau. Hijau ini rumput asli. Nah, rumput-rumput ini kemudian setiap kali di tengah teriknya cuaca Madinah yang luar biasa panas, tapi tetap menghijau berkat sistem pengairan yang luar biasa ini. Disiram air terus menerus sehingga
subur dan hijau. Nah, di sini juga ada kopi di Arab. Rasanya Itu lumayan apa, Pak? Kopi? gak pahit sih bagi tahu. kita yang sering ngopi sih, nggak ada masalah. Kopi kayaknya. Iya, apa? Kopi yang mereka yang biasa. Ada aneh rasanya. Dan ini masjid ini dalam menurut Wikipedia ini mempunyai 19 pintu. Nah, dari 19 pintu itu terdapat 3 pintu utama dan ada 16 pintu yang lainnya. Nah, 3 pintu utama yang punya pintu besar ini menjadi pintu masuk para jamaah dari dalam masjid. Dua diperuntukkan untuk jamaah laki-laki, sedangkan yang satu untuk masuk jamaah perempuan. Nah, di bagian sebelah masjid ini nanti kita akan menyaksikan ada tempat yang dijadikan tempat belajar mengajar dari anak-anak. Nah, jadi anak-anak ini sekira ini sekitar jam 8 jam 9 pagi mereka duduk di sini. Nah, ini kita lihat sedang belajar membaca Al-Quran, luar biasa. Barakallah. Adik, you tak bos beauty mau kurangnya. Yes. Kirim borogi. Ya. Nah, di Masjid Quba ini selain menjadi masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ketika beliau hijrah dari Mekah sampailah ke Yasrib, dulu namanya Yasrib sekarang Madinah. Ketika sampai daerah ini beliau langsung Alhamdulillah kita mendirikan baru saja selesai melaksanakan sholat sunnah di Masjid Quba. Itu yang luar biasa. Dan kata Nabi dalam salah satu hadisnya, barang siapa yang berangkat dari rumah dalam keadaan suci dan kemudian sholat sunnah setidaknya 2 rakaat di Masjid Quba ini, maka akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang mengerjakan umrah, seperti pahala umrah. Ya, terima kasih, sampai ke tujuan berikutnya. அவர்கள் நம்ம தோக்குறதுக்கு அவங்க தான் காரணம். அவங்க இல்லை அப்படிங்கிறதுனால என்ன செஞ்சாங்கன்னா திருப்பி குறைஷிகளை கூப்பிட்டுட்டு வர்றாங்க. வர்றப்போ ஒரு ஐடியா பண்றாங்க, யாரும் எனக்கு ஒரே ஐடியா போக கூடாது, ஒரு பகுதியில அந்த மலையை சுத்தி வரணும், இன்னொரு பகுதியில இப்படி சுத்தி வரணும், இப்படி என்ன செய்யணும் வரணும். அப்ப 2 பக்கமும் இப்படி திருப்பி வருகின்ற போது நடுவுல சகாபாக்கள் மாட்டிக்குவாங்க. Ini selanjutnya di kawasan makam syuhada Uhud. Di sini ada beberapa tempat yang bernilai sejarah luar biasa. Ada Jabal Uhud, dan ini utamanya ada yang di sini menjadi tujuan utama adalah makam dari para syuhada Uhud, orang-orang yang meninggal atau gugur atau syahid dalam perang Uhud. Kurang lebih dalam sejarah dikisahkan ada sekitar 70 orang umat Islam atau tentara muslim atau sahabat-sahabat Nabi, termasuk paman Nabi sendiri yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib yang syahid di tempat ini dan kemudian dimakamkan di sini.
Ini makam tabarukan para syuhada, orang yang meninggal di para perang syuhada Uhud. Uhud ini. Mudah-mudahan keberkahan mereka, kebaikan mereka menjadi teladan bagi kita semua. Ya, perjuangan mereka yang luar biasa, mempertaruhkan segalanya, bahkan nyawanya dipertaruhkan, dipersembahkan Alhamdulillah, untuk kejayaan kita Islam. ada di Jabal Uhud. Tepat di belakang saya ini adalah makam para syuhada Uhud yang meninggal dalam perang Uhud yang terjadi tahun setelah terjadinya perang Badar. Ini dimakamkan ber-70 orang. Seorang orang yang Nabi sangat sayangi, yaitulah Hamzah, paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu di belakang itu ada Masjid Kuba. لا لا شكرا